Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, hari ini kita bertemu lagi di dalam subjek ibadah tahun 3. Untuk hari ini kita akan belajar pada muka surat 33 unit 1, perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Untuk tajuk ini, murid-murid hanya perlu menghafal 6 perkara yang mewajibkan mandi wajib. Tidak perlu mengetahui secara detail satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan keluar darah haid, bersetubuh, keluar air mani dan sebagainya. Tetapi Ustaz akan menceritakan secara ringkas supaya murid-murid faham apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara tersebut. Kita pergi kepada yang pertama, keluar darah haid. Keluar darah haid ini berlaku kepada perempuan sahaja yang sudah cukup umurnya, yakni yang sudah akil baligh. Yang kedua, bersetubuh. Bersetubuh ini berlaku pada suami dan isteri yang sudah sah berkahwin. Hubungan antara suami dan isteri dipanggil bersetubuh. Yang ketiga, keluar air mani. Kebiasaannya keluar air mani ini berlaku kepada lelaki yang sudah cukup umur ataupun kerana bersetubuh. Yang keempat, meninggal dunia, yakni mati selain daripada mati syahid. Yang kelima, wiladah, yakni bersalin. Yang keenam, keluar darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas bersalin. Maka keenam-enam perkara ini sekiranya berlaku kepada seseorang, salah satu daripada 6 perkara ini, maka orang itu diwajibkan mandi wajib. Perlu diingat, perkara-perkara ini hanya berlaku kepada orang yang sudah akil baligh, melainkan meninggal dunia. Kerana meninggal dunia tak kira umur, ada kalanya kecil pun sudah meninggal. Tetapi 5 perkara lagi, keluar darah haid, bersetubuh, keluar air mani, bersalin dan keluar darah nifas, berlaku kepada orang yang sudah dewasa, yakni selepas akil baligh. Seperti yang Ustaz cakap tadi, untuk tajuk ini hanya ada satu muka surat sahaja yang menceritakan tentang perkara yang mewajibkan mandi wajib dan tidak diceritakan secara detail. Maka murid-murid hanya perlu menghafal apakah perkara yang mewajibkan mandi, iaitu keluar darah haid, bersetubuh, keluar air mani, meninggal dunia, wiladah dan nifas. Ustaz harap murid-murid dapat mengingati keenam-enam perkara yang mewajibkan mandi wajib. Seterusnya, mari kita buat aktiviti di dalam buku aktiviti ibadah tahun 3 pada muka surat 25. Pelajaran 2, tajuk mandi wajib. Tengok arahan yang diberikan, tuliskan perkara yang mewajibkan seseorang mandi, yakni mandi wajib lah. Di dalam kotak ini terdapat beberapa pilihan jawapan yang perlu kita isi di bawah. Mari kita tengok satu persatu pilihan jawapan. Buang air besar. Buang air besar. Jikalau murid-murid merasakan ini adalah perkara yang mewajibkan kita mandi wajib, maka tulis di dalam ruangan yang disediakan. Jikalau tidak, maka jangan tulis. Yang kedua, haid. Yang ketiga, mati syahid. Seterusnya, bersalin. Kemudian, mati orang Islam. Seterusnya, keluar mani. Seterusnya, hari Jumaat. Dan yang terakhir, bersetubuh. Ada 5 pilihan, ada 5 tempat kosong untuk kita isikan jawapan, maka murid-murid hanya perlu memilih 5 perkara yang mewajibkan mandi. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks yang kita belajar tadi. Seterusnya, aktiviti pada muka surat 26. Arahan yang diberikan ialah suaikan. Di sebelah kanan diberikan perkara yang mewajibkan mandi, seperti keluar mani, nifas, mati orang Islam dan haid. Murid-murid hanya perlu suaikan apakah yang dimaksudkan dengan keluar mani, apakah yang dimaksudkan dengan nifas,
apakah yang dimaksudkan dengan mati orang Islam dan apakah yang dimaksudkan dengan haid. Mari kita buat sama-sama. Keluar mani. Kata kuncinya ialah murid-murid hanya perlu mencari perkataan yang seumpama dengan keluar mani, yang menyebut akan keluar mani. Contohnya, kita baca pada kotak nombor 1, keluar darah pada hari tertentu. Adakah keluar darah bersamaan dengan keluar air mani? Semestinya tidak. Kita pergi ke kotak nombor 2. Keluar air mani. Secara terang-terangan ditulis keluar air mani. Maka sudah tentu ini jawapannya. Maka murid-murid boleh gariskan dan suaikan keluar mani kepada kotak ini. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Nifas. Seperti yang Ustaz cakap tadi, nifas adalah untuk darah yang selepas bersalin. Maka kata kuncinya ialah bersalin. Kita cari di dalam kotak yang masih berbaki 3 ini, adakah disebutkan tentang bersalin. Kita pergi pada kotak nombor 1, keluar darah pada hari tertentu selama 7 hingga 14 hari bagi perempuan yang sudah baligh. Maka ini tidak ada kena-mengena dengan bersalin. Kita pergi kepada kotak yang seterusnya yang belum ditanda. Seseorang wanita yang baru lepas bersalin. Maka terang-terang di sini dituliskan bersalin. Maka sudah tentu inilah jawapannya. Murid-murid boleh gariskan dan suaikan nifas kepada jawapan ini. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Mati orang Islam. Maka ada 2 lagi pilihan yang kosong. Kita pilih dan baca pernyataan yang ada kena-mengena dengan mati. Kita baca kotak yang bawah. Mandi kerana meninggal dunia bagi orang Islam. Meninggal dunia ataupun kata lainnya ialah mati. Maka sudah tentu inilah jawapannya. Maka murid-murid boleh gariskan mati orang Islam kepada kotak ini. Dan baki yang tinggal lagi nombor 4 ialah haid. Sudah tentu jawapannya pada kotak yang atas kerana tidak ada lagi pilihan jawapan. Itulah cara untuk kita menjawab soalan dengan mudah. Hanya perlu mencari kata kuncinya sahaja. Okey murid-murid, sekadar itu dulu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.